Assalamualaikum, hari ni kita jumpa lagi. Okay, hari ni kita nak sambung tentang sebelum kita dah buat video pasal pornografi ataupun menonton video lucah. Hari ni saya nak sambung tentang kesan-kesan menonton video lucah. Okay, ada banyak kesan yang menonton video lucah sebenarnya. Sebelum ni saya cakap statistik menunjukkan penonton video lucah paling tinggi ialah dalam kalangan remaja lelaki. Remaja dan juga early adults lelaki. Tapi angka wanita menonton video pornografi juga semakin meningkat sebenarnya. Jadi ada banyak kesan-kesan negatif yang kita boleh lihat pada disebabkan kita boleh lihat disebabkan menonton video lucah. Ada banyak kesan-kesan yang akan dibincangkan sebentar lagi, sebenarnya masih dalam kajian. Jadi ada setengah kesan tu kita belum dapat satu orang cakap satu evidence yang begitu konkret lah, tapi ada evidence yang menyokong. Okey, terus pertama kita boleh lihat dalam kalangan remaja, contohnya mereka akan ada deviant sexual behaviour, maafkan saya, deviant sexual behaviour, iaitu tingkah laku seksual yang menyimpang. Deviant ni kalau kita tengok dalam bahasa Melayu maksudnya menyimpang. Jadi deviant sexual behaviour ni biasanya terbit bila kita tanya pelajar-pelajar atau remaja ini, biasanya mereka adalah penonton video porn lah. Okey, antaranya kes meningkat di sekolah berlaku sexual harassment. Harassment ni termasuk dengan kata-kata, mereka selalu cakap lucah dengan kawan-kawan wanita, dengan kawan-kawan perempuan dan juga guru-guru wanita contohnya. Okey, dan boleh juga sentuhan inappropriate touching, sentuhan yang tak ada consent lah, tak ada kebenaran, dan juga boleh juga to the extent of rape. Kes rogol berlaku di sekolah. Biasanya rogol beramai-ramai dan sebagainya. Biasanya kita tengok balik kes-kes seperti ini, mereka biasanya adalah penonton video lucah. Dan peningkatan aggression ataupun sikap agresif semakin meningkat. Bila kita cakap tentang sikap agresif, dia tak semestinya related to sexual behaviour saja, tapi in general, surprisingly in general. Contoh satu kajian pada tahun 2010. Kajian tu dia view 300 video porn, ataupun video lucah. Melalui 300 video lucah yang ditonton itu, 88% daripada 300 cerita lucah ataupun video lucah yang dipertontonkan, 80% daripada itu mengandungi unsur-unsur aggression ataupun behavioral yang agresif. Jadi ini adalah salah satu kesan ketara yang kita boleh lihat dalam kalangan remaja, terutamanya akibat daripada menonton video aggressive behaviour, suka pukul orang, kasar biasanya. Dan juga mungkin boleh menjadi satu addiction ataupun ketagihan lah, boleh bawa kepada addiction ataupun ketagihan. Ini pun salah satu benda yang kita kalau boleh nak elakkan lah. Sebabnya bila menjadi satu benda ketagih, kadang-kadang kita ambil benda tu sebab kita perlu, bukan sebab lain. Contoh orang ambil contoh, saya bagi contoh penagih dadah kan. Kadang-kadang mereka nak berhenti ambil dadah, tapi mereka susah nak berhenti ambil dadah sebab dia ada withdrawal symptoms. Berarti kalau tak dapat, adalah berlaku pada bahagian-bahagian fisiologi badan dia yang menyebabkan dia rasa tak selesa kalau tak dapat. Sama juga dengan porn. Kadang-kadang mereka dah tak nak tengok dan tak dapat, dia tahu tak dapat apa-apa pun tengok, tapi mereka susah nak berhenti sebab dah ada addiction. Bila kita masuk addiction ni, bila tak dapat tu kita akan rasa satu macam ada something missing lah. Kadang-kadang kita boleh nampak perubahan pada bahagian-bahagian badan yang tertentu, iaitu fisiologikal lah, berpeluh ke, tak senang duduk ke, tak boleh tidur malam ke, dan berdasarkan pengalaman saya, addiction in porn ni sebenarnya tinggi sangat, sama lelaki dan wanita. Cumanya kaum wanita dia malu untuk jumpa pakar, tapi lelaki lebih terbuka lah. Tapi bila berjumpa dengan pakar wanita, lelaki selalunya lambat sikit nak open up, but they eventually open up anyways. Jadi again saya nak cakap, yang terakhir, ada juga bahagian-bahagian otak yang akan mengecut lah. This is very biological in basis. Bahagian-bahagian otak yang mengecil ni biasanya bahagian yang menyebabkan rasa pleasure. Tak kisahlah apa jenis pleasure di satu bahagian. Jadi termasuklah sexual pleasure. Jadi bila mengecut ni,
biasanya bila berkahwin nantilah mungkin akan nampak kesannya. Ini satu kesan yang sangat bersifat jangka panjang lah. Bila berkahwin ada kesan, contohnya macam bila nak buat hubungan suami isteri, dia perlukan stimulan yang lebih. Diperlukan satu rangsangan yang lebih daripada yang sepatutnya. Okay, yang ini, this is very so bila kita bercakap tentang kesan ni, sebenarnya satu skop yang besar. Okey, jadi inilah kesan-kesan saya boleh concise dan saya boleh wrap upkan untuk anda. Jadi ibu bapa ataupun mungkin anda sendiri atau kawan-kawan anda, seperti saya bincangkan tadi, sekiranya anda perlukan bantuan dan anda sedar kebergantungan anda pada video lucah amat tinggi, jadi adalah perlu untuk anda consult pakar, kerana mereka dilatih untuk buat treatment atau perawatan pada kes-kes yang seperti ini. Jangan malu, kurangkan rasa malu, kerana mereka adalah profesional. Seorang pakar tidak akan menghakimi anda. Okey, kalau menghakimi tu ada masalah lah dengan pakar tu. Okey, jadi itu sahaja daripada saya hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi.